Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tajuk kertas konsep saya adalah persepsi pengetua terhadap perubahan sistem pendidikan di Malaysia. Abstract. Sistem pendidikan merupakan asas penting bagi membangunkan masyarakat dan negara. Tujuan utama setiap pembaharuan pendidikan adalah untuk meningkatkan program dan amalan pendidikan yang akan memenuhi kehendak objektif pendidikan dengan cara yang lebih berkesan. Kertas konsep ini bertujuan untuk melihat persepsi pengetua terhadap perubahan sistem pendidikan yang berlaku di Malaysia. Kertas konsep ini adalah berasaskan teori perubahan Hulen dan model Kurt-Lewin. Dapatan kajian lepas dari kajian literatur menyatakan struktur birokrasi yang ada ini tidak memberi peluang kepada pengetua dalam memberi idea kepada penambahbaikan sistem. Ini menyebabkan berlakunya beberapa masalah semasa pelaksanaan perubahan sistem tersebut. Kertas konsep ini diharap dapat merealisasikan anjakan kelima Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 iaitu memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah yang merujuk kepada pengetua dan guru besar cemerlang. Selain itu, kertas konsep ini juga diharap dapat memberi implikasi kepada KPN, JPN dan PPD untuk menilai dan membuat refleksi kemungkinan wujudnya ketegangan kerja semasa fasa pelaksanaan sistem baru tersebut. Kesimpulannya, semua pihak perlu memberi sokongan yang kuat kepada pihak kementerian dalam menjayakan perubahan tersebut. Dengan adanya kertas konsep ini, diharap dapat dijadikan panduan kepada pengkaji di luar sana untuk mengkaji dengan lebih mendalam berkenaan sistem pendidikan di Malaysia. Pengenalan. Sistem pendidikan merupakan asas penting bagi pembangunan masyarakat dan negara. Sistem pendidikan di Malaysia akan berubah apabila berlaku perubahan dalam pentadbiran di peringkat kerajaan maupun kementerian. Sebagai pengetua, menangani pembaharuan sistem yang baru dan melaksanakan bukanlah tugas yang mudah. Ini adalah sejarah pendidikan di Malaysia, iaitu bermula dengan pendidikan sebelum era penjajahan, kemudian pendidikan ketika era penjajahan, seterusnya pendidikan ketika pra-kemerdekaan dan pendidikan selepas kemerdekaan. Teori yang digunakan dalam kertas konsep ini adalah teori perubahan Hulen 1991, iaitu relevan, persepsi pengetua terhadap perubahan, kesediaan pengetua terhadap perubahan sumber, contohnya dari segi infrastruktur. Model perubahan Kurt-Lewin digunakan dalam kertas konsep ini. Terdapat 3 peringkat iaitu mula, urus dan menstabilkan perubahan yang berlaku ataupun freeze. Okey. Proses pencairan iaitu sebagai pengetua apabila menerima arahan atau perubahan dari pihak atasan, contohnya perubahan dasar baru, pengetua lah orang yang pertama terlebih dahulu perlu bersedia untuk berubah. Antara aktiviti yang pengetua boleh lakukan semasa proses pencairan ini adalah seperti memotivasikan guru supaya lebih bersedia untuk melakukan sebarang perubahan, membina kepercayaan tentang perubahan untuk berubah, melibatkan guru dalam menentukan sebarang masalah dengan cara penyelesaian terhadap masalah tersebut. Seterusnya, proses perubahan change. Perubahan berlaku apabila sesuatu program atau perancangan dilaksanakan bagi menggerakkan organisasi atau ahli ke arah yang lebih baik. Perubahan ini bermaksud berlakunya pembentukan gelagak baru, nilai, sikap, struktur dan berlakunya perubahan dalam pembangunan organisasi. Perubahan melibatkan pembelajaran dan kefahaman. Keadaan ini memerlukan usaha pihak pengetua untuk memberi kepada guru-guru maklumat, pengetahuan, kefahaman dan keberanian untuk bertindak. Seterusnya, freeze iaitu pembukuan semula. Tingkah laku yang dibangunkan haruslah dikekalkan seperti cara hidup, cara melakukan kerja dan keberkesanan akan diberi perhatian dan dorongan untuk melakukan perubahan. Seterusnya boleh dipertimbangkan. Kajian literatur. Dalam konteks pelaksanaan perubahan, pengetua mempunyai tanggungjawab yang besar menghadapi cabaran untuk menguasai perubahan pengurusan serta menunjukkan kemahiran kepimpinan yang lain, memberi kejayaan kepada sekolah, iaitu dari Day dan Letchworth 2007 dan Letchworth dan Tetzi 2005.
Peranan pengetua adalah sebagai fasilitator semasa proses ketegangan dan kekaburan akibat daripada sistem yang timbul di sekolah, daripada Dagnall dan Castellano 2001. Antara perbincangan daripada dapatan kajian daripada dua jurnal tersebut adalah yang pertama, sikap guru terhadap perubahan, iaitu ada guru yang aktif, ada guru yang pasif. Okay, semuanya ada sebab yang tersendiri. Ada yang aktif ni, walaupun dia tak tahu, tapi sikap pengetua ni dia cuba juga cari jalan penyelesaian dalam memahami sistem yang baru. Tapi ada juga pengetua yang pasif, terutamanya pengetua yang berada di luar bandar ataupun pedalaman, mungkin daripada infrastruktur yang tak cukup, yang membuatkan dia tidak dapat bertindak dengan yang seharusnya. Kesediaan pengetua terhadap perubahan, iaitu perubahan berdasar politik. Dalam dapatan ini adalah daripada kualitatif. Sebilangan besar perubahan dalam sistem adalah bermotivasikan politik. Mereka kembali dari perubahan sebelumnya. Terdapat beberapa perkara mengenai perubahan tersebut. Walau bagaimanapun, secara umumnya motivasi politik adalah negatif. Okey, ini adalah dilema daripada perubahan baru. Maksudnya kita tidur dengan satu perubahan, kita bangun dengan satu perubahan, tapi kita tak fikir harus menyesuaikan diri dengan keadaan kerja. Ini adalah proses yang sukar dan kami menghadapi masalah dalam penyesuaian diri. Ini bermaksud pengetua tidak ada pilihan untuk memberi apa-apa pandangan berkenaan sesuatu perubahan. Isu-isu di Malaysia berkaitan perubahan, antaranya MBM MBI, iaitu mempertabatkan bahasa Malaysia, memperkukuhkan bahasa Inggeris. Hari itu program ni kiranya dah dijalankan, tapi separuh jalan dah tak berjaya. Kemudian baru-baru ini Tan Sri Dr. Mahathir Mohamad telah menyebut yang kerajaan sedang mengkaji semula pelaksanaan menerusi sistem baru yang akan diterbitkan menggunakan maklumat IT. Okey, antara isu seterusnya adalah Jawi. Ini isu yang baru. Kemudian seterusnya isu PBD, guru tak mahir dalam melaksanakan PBD. Okey, seterusnya ICT, pembekalan ICT yang tidak berkembang, kuis yang komputer yang sukar diperoleh, kecepatan internet yang amat mengecewakan. Okey, implikasi terhadap dasar. Kertas konsep ini diharap dapat membantu pihak dasar dalam menjayakan PPWM 2013 hingga 2025 dalam anjakan kelima, iaitu memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah yang merujuk kepada pengetua dan guru besar cemerlang untuk memupuk budaya kecemerlangan. Dari segi latihan pula, pihak Institut Amaluddin Baki IAB selaku institusi yang melatih guru besar perlu menitikberatkan aspek pengurusan emosi dengan matlamat memperkasa ilmu psikologi bakal pentadbir. Yang ketiga, melengkapkan diri dengan pelbagai program ataupun latihan, terutamanya berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran, pengurusan sumber manusia, pembangunan organisasi dan sebagainya. Kertas konsep ini diharap dapat membantu pihak KPM, JPM, PBD agar lebih peka dan dapat mengenal pasti dengan segera kemungkinan wujudnya ketegangan kerja ataupun apa-apa masalah dalam kalangan pengetua terhadap sistem yang baru, dan cuba selesaikannya dengan segera agar agenda pendidikan dapat dilaksanakan dengan berkesan supaya matlamat PBD ataupun JPM, KPM telah boleh dicapai. Okey, dari segi sekolah, penyertaan guru dan pengetua dan sekolah dalam mereka bentuk melaksanakan perubahan itu mestilah secara menyeluruh. Pihak pentadbir atau guru mestilah bersifat terbuka terhadap apa-apa perubahan. Kesimpulan, kelemahan pengetua dalam mengurus perubahan sistem baru adalah disebabkan oleh faktor kurangnya kemudahan infrastruktur, kurangnya pemahaman yang mendalam terhadap isi kandungan perubahan, kurangnya persediaan pengetua terhadap perubahan. Sekian, terima kasih.